Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam sesi tafsir ringkas kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita terpaksa insya-Allah untuk memulakan agak lewat, bermula daripada hari ini insya-Allah, memandangkan kerana waktu subuh semakin akhir, semakin lewat, maka insya-Allah bermula daripada hari ini kita akan mulakan pada pukul 6.10 insya-Allah, ataupun mungkin 6.15, di antara 6.10 hingga 6.15 insya-Allah. Pada setiap pagi kita akan mulakan tafsir ringkas kita, dan insya-Allah kita ambil masa lebih kurang 30 minit ataupun 25 minit insya-Allah, untuk sama-sama kita melihat setiap daripada muka surat Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 502 insyaAllah daripada Al-Quran, dan kita akan melihat hari ini di penghujung surah Al-Jasiyah sehinggalah kepada akhir Al-Jasiyah, dan kemudian kita akan mula masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Ahqaf. Jadi hari ini insyaAllah kita akan melihat masuk kepada, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada permulaan surah yang terakhir daripada surah Hawamin. Insya-Allah sebelum daripada kita membaca surah Ahqaf, kita akan menghabiskan dulu sedikit lagi, iaitu lebih kurang 4 ayat daripada surah 5 ayat, minta maaf, 5 ayat daripada surah Al-Jasiyah pada muka surat 502 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Jadi saya baca sedikit saja daripada surah ini, daripada permulaan muka surat ini insya-Allah, untuk kita ambil manfaat daripada muka surat pada pagi ini insya-Allah. Sebelum daripada saya meneruskan, minta maaf, kita berpindah pada pagi ini di satu masjid baru, iaitu satu masjid yang indah di Brunei Darussalam ni, iaitu namanya diberi nama iaitu Masjid As-Solihin. Masjid As-Solihin. Masjid ini adalah dibina oleh Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Brunei di tepi pejabat Perdana Menteri, iaitu pejabat Kebawah sendiri di negara Brunei Darussalam ini. Dan masjid ini mempunyai satu kawasan lapang yang sangat cantik, kawasan parking yang sangat besar dan sangat indah masjid ini. Moga-moga sesiapa yang akan dapat insya-Allah untuk melawat ke negara Brunei Darussalam tak lama lagi, insya-Allah moga-moga akan dapat menziarahi ke masjid ini insya-Allah. Okey, pada pagi ini kita akan melihat beberapa perkara dalam muka surat 502 pada pagi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan cerita pada muka surat 502 pada pagi ini, iaitu menceritakan keadaan orang-orang kafir semasa di hari akhirat nanti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, iaitu apa? Wa badalahum sayyi'atu ma amilu. Maka jelaslah apa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Allah Taala jelaskan di sini sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab kepada mereka. Allah Taala kenakan azab kepada mereka kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan bentuk-bentuk, iaitu disebabkan oleh kerana amalan kejahatan orang-orang kafir ni di atas dunia, maka sebab itulah mereka dikenakan azab di akhirat. Jadi Allah Taala kata wabadalahum, pada ketika ini jelaslah di atas dunia ini tak jelas, seolah-olahnya tidak jelas kejahatan orang-orang yang jahat ni. Manusia kadang-kadang kelabu, tak nampak apa sebenarnya, seolah-olah macam kejahatan itu dikatakan baik, baik itu dikatakan jahat Orang nampak, orang keliru atas dunia ni kan, mana satu baik, mana satu jahat. Kerana kadang-kadang orang-orang yang jahat ini pandai untuk mengelirukan, menampakkan seolah-olah apa yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan ini seolah-olahnya seperti baik. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di hari akhirat nanti ini, maka jelaslah kan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Jadi kejahatan orang-orang yang jahat itu wabadalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka wahaqa ni maknanya meliputi, maknanya datang daripada semua arah, merangkumi, maka mereka tak boleh lari, artinya iaitu mereka tak boleh lari lagi daripada seksa yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kesalahan mereka adalah kerana mereka ini yastahzi'un.
Yastahzi'un artinya mereka ni mempermain-mainkan apa yang diberitahu kepada mereka di atas dunia kan. Kebenaran yang diberitahu kepada mereka, mereka ni mempermainkan. Jadi di antara kesalahan yang Allah SWT sebutkan di sini kepada manusia ni, kesalahan yang dilakukan oleh manusia ataupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia ni ialah mereka ni mempermain-mainkan kebenaran. Kalau kita beritahu satu benda yang betul, mereka ni mempermain-mainkan, memperolok-olokkan dan sebagainya. Itu nama dia yastahzi'un. Jadi ini sebenarnya adalah satu perkara yang tidak sepatutnya lah berlaku kepada manusia. Kerana apa? Kerana kebenaran, kalaulah manusia itu menolak kebenaran, itu satu hal. Manusia itu buat endah, tidak endahkan kebenaran, itu satu hal. Manusia mempermain-mainkan, memperolok-olokkan, itu adalah satu perkara yang lagi dahsyat yang tidak sepatutnya berlaku pada manusia. Kemudian wakilal yaum nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum haza. Kemudian Allah Taala sebut lagi apa? Iaitu pada hari ini masalah lupa Masalah lupa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala lupa kepada mereka. Allah Taala bukan tak tahu, tapi Allah Taala melupakan mereka. Jadi kalau kita di atas dunia ni di kalangan manusia, kalaulah ada orang yang buat macam dia dah kenal kita, tiba-tiba bila kita jumpa dia kata, kamu ni siapa tak ingat padahal macam mana dia boleh lupa kita kan. Jadi orang kita katalah dia punya pemikiran dia dah rosak dan sebagainya kan. Tapi kalaulah kita ni okey, kita ni tak ada masalah kan, pemikiran tak rosak lah kita katakan, tiba-tiba kita kata lupa. Sebenarnya pelupaan tu adalah merupakan satu penyiasaan. Jadi di hari akhirat walillahil masalul a'la, kita tak boleh bandingkanlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu kan. Tapi nak mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak nak layan dah mereka ni masuk neraka. Dan kemudian orang-orang yang jahat, orang-orang mujrim, orang-orang kafir ni masuk neraka. Bila mereka masuk neraka, mereka merayu-rayu nak keluar daripada neraka tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat tak layan mereka. Jadi itulah dikatakan sebagai nansakum. Pada hari ini, pada hari akhirat ni Allah Ta'ala takkan layan mereka. Sebagaimana pada dunia, kama nasitum liqa'a yaumikum haza. Sebagaimana di atas dunia, manusia ni dia lupa, dia buat tak layan kepada apa? Kepada apa-apa pengajaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau kita ceritakan benda-benda yang betul, kita cerita benda-benda akhirat, kita cerita perkara kebenaran kepada manusia, di atas dunia ni manusia yang tidak beriman ni apa dia buat? Dia buat tak layan, dia buat macam tak buat macam itulah dikatakan lupa kan. Jadi tak layannya mereka dengan kebenaran di hari dunia ni, maka mereka akan mendapat pembalasan yang setimpal lah, yang sama sebagaimana apa yang mereka buat terhadap kebenaran di atas dunia ni. Maka di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan lupakan mereka. Nansakum kama nasitum, sebagaimana kamu ni telah melupai liqa'a yaumikum haza, kamu lupa nak jumpa kami. Pada hari akhirat tu maknanya kita terpaksa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, kita ni daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi maknanya kita nak lari ke mana? Jadi kita terpaksa berjumpa dengan Allah. Jadi pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan layan ataupun tak layan kita. Jadi kepada orang kafir Allah Taala kata dia tak layan. Wa ma'wakumun nar, dan bukan sekadar tak layan, tapi tempat duduk mereka, tempat kekal mereka, tempat berdiamnya mereka kan, diberi rumahnya mereka itu apa? Iaitu neraka. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan kemudian yang ketiganya, tidak ada lagi orang yang nak tolong mereka. Siapa boleh tolong? Atas dunia ni ramai lah kan, boleh telefon sana, kabel sana dan sebagainya kan, kita boleh minta tolong. Tapi atas dunia ni mana ada peguam? Di atas akhirat ni mana ada peguam? Tak ada lagi kan yang boleh diminta tolong. Seterusnya, zalikum bi annakum ittakhaztum ayatillahi zalikum bi annakum istakhaztum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Allah kemudian seterusnya menyebutkan lagi kan apa yang dikenakan kepada orang-orang kafir ni, orang yang tidak beriman ni kan, orang yang menolak Islam ni, iaitu apa? Zalikum bi annakum ittakhaztum ayatillahi huzwa. Tu lagi kesalahan mereka kan, iaitu apa? Istakhaztum, kamu mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai huzwa. Huzwa tu maknanya main-main kan, maknanya mempermain-mainkan, buat memperolok-olokkan, huzwa. Jadi
pada dunia ni mereka memperolokkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa gharratkumul hayatud dunya, dan kamu ni tertipu dengan hidup dunia. Maknanya dua tu kan keadaan yang memang kita nampak lah pada hari ni kan. Kalau kita sebutlah kan Allah, kita sebutlah Islam, kita sebutlah kebenaran, kita sebut benda yang betul, kita sebut Quran dan sebagainya kan. Manusia pada hari ni macam mana sikap mereka? Orang kafir tu of course lah kan walaupun kadang-kadang mereka ni hormat, ada yang jenis hormat kan, hormat lah, tapi sebenarnya kebanyakan daripada orang kafir ni akan kata, cuba kita sebut. Masalahnya kita kadang-kadang tak sebut kan, kadang-kadang kita tak cerita kan kepada manusia ni kan tentang Islam dan sebagainya kan. Sebab itulah kita tak menghadapi masalah ni. Kalau kita ceritakan, nescaya orang-orang kafir, orang tak beriman, ataupun kadang-kadang ada juga orang-orang Islam kan yang berperangai macam ni, iaitu apa? Lah, cerita ni lagi lah, tak ada cerita lain ke? Jadi sebenarnya itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi Muhammad bercerita tentang Islam ni kepada orang-orang kafir Quraisy ni kan, mereka ni asyik-asyik akan katakan bahawa lah, tak ada cerita lain ke Muhammad kan. Sebagai contohnya, ada sekumpulan orang Quraisy ni yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri tawaran tawaran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tawaran apa? Macam-macam. Jadi mereka pun katakan, wahai Muhammad kan, kata satu perkataan yang mana kami akan sebut tu, kami akan terima. Yang penting kamu terima tawaran kami, dan kamu sebut satu perkataan saja, kami akan terima tawaran kamu. Apa yang Nabi SAW kata? Kul amantu billah, kata kul la ilaha illallah, katakan aku beriman dengan Allah, ataupun katakan la ilaha illallah. Apa kata-kata mereka, apa jawapan mereka pada masa itu? Mereka kata Muhammad, tak ada benda lain ke? Benda ni juga awak nak, benda ni juga. Jadi bagi kita kan kita sebagai manusia pada hari ni kan, kita orang beriman ni, kalaulah kita betul-betul kan kita ceritakan Islam ni kepada masyarakat kan, nescaya masyarakat yang kafir ke, masyarakat even kadang-kadang orang Islam pun kadang-kadang mereka akan kata, yalah, tak ada cerita lain ke, tak ada benda lain ke? Jadi itulah yang dikatakan warratumul hayatud dunya, mereka mempermainkan ayat Allah dan kemudian mereka ni tertipu dengan dunia. Jadi pada hari akhirat ni Allah Ta'ala kata apa? Falyauma la yukhrajuna minha, kamu tak akan keluar lagi daripada neraka. Sebab apa? Kamu di atas dunia kamu mempermainkan ayat-ayat Allah, maka di hari akhirat ni tak ada way lah kamu ni nak keluar daripada neraka ni. Walahum yusta'tabun, dan kamu tak diberi peluang pun nak minta maaf ke, nak bertaubat ke, tak ada. Pada hari akhirat ni bukan tempat untuk taubat. Nak taubat di atas dunia, nak taubat sebelum daripada nyawa sampai kepada halqum, nak bertaubat sebelum matahari naik daripada sebelah barat. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat 2 yang terakhir ni dalam surah Al-Jasiyah ialah falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Jadi secara kesimpulannya Allah tutupkan dah surah Al-Jasiyah ini, iaitu apa? Dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walillah, bagi Allah lah alhamdu, segala puji. Walaupun orang kafir tolak, walaupun orang kafir tak terima dan sebagainya, tapi segala pujian lillah. Lillahil hamdu, dia kenapa? Kerana dia Tuhan langit, kerana dia Tuhan bumi, wa rabbil ardi, rabbil alamin, dan dia Tuhan bagi sekalian alam. Dia yang memberi makan, dia memberi rezeki, dia menghidup, dia memati, dia menjadikan, mencipta dan sebagainya. Maka tak perlulah kalau manusia tolak semua pun tak apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tetap juga mendapat pujian. Walillahi alhamdu. Ayat terakhir, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ayat terakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata walahul kibriya, baginya adalah kebesaran, baginya adalah kehebatan, baginya adalah segala-gala yang besar. Sebab tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata dalam hadis kursi, al-azamatu Allah Ta'ala katakan kehebatan, keagungan tu adalah milikku. Dan kemudian tu lagi Allah Ta'ala kata al-kibriya'u, kibriya ni lah perkataan kibriya sini, iaitu kehebatan, keagungan jugalah. Kita nak kata terjemahan bahasa Melayu pun kita tak cukup perkataan iaitu kibriya. Kibriya bukan kita kata takabur kibriya ni, tapi makna kehebatan. Kehebatan itu adalah izari. Allah Ta'ala kata dia adalah pakaianku. Maka sesiapa, dalam hadis tu sebut sesiapa yang mengambil kedua-dua ni daripada diriku, maka aku akan menyeksanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini ialah al-kibriya ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Jadi sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah tamat surah Al-Jasiyah dan kita akan masuk pula kepada surah Al-Ahqaf.
Okey, jadi sekarang ni surah Al-Ahqaf ni adalah surah yang terakhir daripada 7 yang dipanggil sebagai 7 surah Al-Hawamim. Kita dah mulakan hari tu dengan dengan surah Ghafirnya, Fusilatnya, Al-Jasiyahnya, Asy-Syura, kemudian tu Ad-Dukhan dan seterusnya, dan sekarang ni kita sampai kepada ayat yang terakhir, surah yang terakhir daripada surah Hawamin. Kenapa dinamakan surah Hawamin? Kerana semuanya dimulakan dengan Hamim. Jadi dia berturut-turut ada 7 surah yang begitu. Dan kemudian kita telah sebutkan sebelum daripada ini, iaitu kesemua surah-surah ini dia mempunyai satu persamaan. Yang pertama, dia mempunyai beberapa persamaan, minta maaf. Persamaan yang pertama ialah kesemua surah ini adalah surah Makkiyah. Yang kedua, kesemua surah ini dimulai dengan menceritakan tentang kehebatan Quran. Kemudian yang ketiga, surah-surah ini semuanya menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dan juga Bani Israel. Jadi insya-Allah kita akan lihatlah perkara-perkara ini dalam surah-surah ini. Surah Hawamim ini ialah surah yang terakhir sebelum daripada kita akan masuk selepas daripada ni surah Muhammad. Kita berada sekarang di juzuk yang ke-26. Juzuk yang ke-26. Jadi selepas ni kita akan masuk surah Muhammad. Surah Muhammad ni ialah satu surah yang madani, surah yang turun di Madinah, dan surah Muhammad ini adalah surah penegasan. Penegasan apa? Itu penegasan nak terima ke tak nak terima, nak terima Islam ataupun tak nak terima Islam. Jadi itu adalah apa yang akan terkandung di dalam surah Muhammad yang akan kita baca tidak lama lagi, insya-Allah. InsyaAllah selepas daripada 5 muka surat, insyaAllah kita akan masuk kepada surah Madani, surah yang turunnya di Madinah. Sekarang kita masih lagi berada di surah Makkiyah. Jadi penghujung surah Makkiyah ini, penghujung surah Hawamim ini, iaitu pada surah Al-Ahqaf ni, Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya ulama kata dia sekarang memberi peluang terakhirlah kepada orang-orang kafir ni, nak terima ke tak nak terima. Sekaranglah masanya kan. Dalam surah ini baca betul-betul, insya-Allah akan dengar betul-betul kan. Dan kalau awak nak terima, tak terima, tak apa, selepas ni akan datang surah Muhammad. Seolah-olahnya susunan surah itu menceritakan begitu. Jadi insya-Allah kita akan baca surah Al-Ahqaf. Apa dia Al-Ahqaf sebenarnya? Jadi insya-Allah untuk mengetahui Al-Ahqaf ni, sila ikuti insya-Allah sesi kita insya-Allah dalam minggu ni. Jadi kita akan ada minggu ni sampai kepada hari Jumaat, insya-Allah kita akan habiskan surah Ahqaf insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jadi surah inilah sebagaimana biasa kita sebutkan sebelum daripada ini, Hamim ini artinya banyak diberikan oleh ulama-ulama. Ada ulama mengatakan bahawa Allahu a'lamu bi muradihi, Allah Taala tahu apa maksud dia. Wallahu a'lam lah artinya kan. Tapi ada ulama-ulama yang cuba untuk mengatakan, memberi tafsiran kepada permulaan setiap ayat ni ialah dengan mengatakan bahawa Quran ini disusun daripada huruf-huruf yang mana semua orang Arab tu mengetahui. Mereka tahu kan huruf apa, alif, bata dan seterusnya. Jadi orang Arab tahu. Quran ni bukannya ayat daripada perkataan Farsi ke huruf. Contohlah kan ada perbezaan orang Arab tak ada ga, contohnya orang Arab tak ada nga. Kita orang Melayu ni ada nga kan. Kita ada ga, kita ada nya. Tu contohlah kan huruf-huruf yang ada. Jadi orang Arab tak ada perkara ni. Jadi orang Arab ada huruf-hurufnya yang kita tahu kan alif sampai ya tu. Kemudian jadi Quran ini terdiri daripada huruf-huruf ini. Dia bukan terdiri daripada huruf-huruf lain yang tak boleh disebut oleh orang Arab kan. Jadi Allah Ta'ala cabarlah mereka. Huruf inilah yang Allah Ta'ala turunkan Quran. Jadi kenapa awak semua, orang Quraisy, awak semua yang kata hebat sangat ni dalam syairnya, dalam bahasanya, kenapa awak tak boleh buat seperti ayat Quran ni? Jadi adalah orang cuba buat sebagaimana yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni. Jadi semua ni adalah nak menunjukkan apa, bahawa kehebatan Al-Quran itu di antara penafsiran lah. Ada penafsiran lain yang banyak yang kita tak sebutlah kan di dalam sesi pada pagi ni, secara ringkas saja. Kemudian kita masuk selepas daripada Hamim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Al-Quran, iaitu tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Turunnya Quran ni daripada Allah, bukannya daripada Muhammad. Nak tekankan lagi kepada orang kafir ni kan, kepada orang Quraisy ni. Jadi kita pun nak tekankan jugalah kepada manusia pada hari ini. Quran ni datang daripada Allah. Mana ada kitab, mana ada buku lah kita katakan, yang mana datang daripada Allah atas dunia ni sekarang ni kan.
Injil ke, Taurat ke dan sebagainya, semua tu dah muharrafah. Semua tu dah diubah, semua tu dah dikotori oleh tangan-tangan manusia kan, dan conteng sini kan, ubah perkataan ni kan, ubah ayat dan sebagainya. Satu saja yang masih terpelihara sama sebagaimana ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang kita pegang sekarang ni, yang kita ada pada kita sekarang ni, yang dihafaz oleh adik-adik kita kan, dan juga abang-abang kita lah kalau ada kan, maka semua tu adalah Quran itu juga sama. Di mana saja cuba pergi ke Itali ke, cuba pergi ke Eskimo ke, cuba pergi ke Afrika Selatan ke, cuba pergi ke Amerika Selatan ke, Amerika Utara ke, mana-mana kita pergi, kita akan tengok Quran tu satu, macam tu lah sama kan, hurufnya sama, bacaannya sama kan, kecuali adalah dengan kiraat-kiraatnya sikit yang berbeza kan, tapi maknanya dia adalah sama. Jadi mana ada kitab yang sama macam tu? Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata dia turunkan Quran ni, dan dia yang jaga Quran ni. Jaga tu dengan macam-macam cara lah kan, dengan menimbulkan perasaan manusia untuk berbuat, maha tahfiz. Orang hafiz ni kan dah lama dah kan, maknanya sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman sekarang ni kan, Masya Allah kan, Allah Ta'ala jadikan, wujudkan, ada perasaan dalam hati manusia untuk mewujudkan benda-benda ni. Allah Ta'ala mudahkan untuk manusia-manusia ni menghafal Quran kalau mereka ni nak. Jadi maknanya itu adalah penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beritahu, wahai kafir, wahai orang Quraisy, wahai orang kafir pada hari ini, wahai orang yang tak beriman pada hari ini, wahai orang yang ragu-ragu pada Quran ini bukan buku cerita, ini bukan novel, ini bukan buku yang ada di library yang banyak-banyak tu kan, yang ditulis oleh manusia. Manusia ni apa sangat? Manusia ni dah daripada pemikiran dia, walau hebat pun dia tak boleh mendandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Quran ni tanzilul kitab, turunnya daripada Allah Al-Aziz yang bersifat aziz dan juga bersifat hakim. Aziz maknanya apa? La yughalab alaih, yang mana tidak ada yang boleh mengalahkan dia kan. Kemudian ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Allah Taala sebut kan, dia menciptakan apa? Dia menciptakan langit, menciptakan bumi. As-samawat wal arda. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan tu? Allah Ta'ala kata wa ma bainahuma, dan di antara illa bil haqqi, dengan Allah Ta'ala tidak ciptakan semua benda tu kan, langit, bumi dan apa di antara keduanya ni, ma bainahuma ni, di antara keduanya Allah Ta'ala tak ciptakan melainkan bil haqqi. Bil haqqi kita sebutkan sebelum daripada ni. Maksud bil haqqi itu ialah dengan kebenaran kalau terjemahannya. Tapi apa maksud kebenaran tu? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan satu undang-undangnya, satu ketetapannya. Maknanya dia tak ciptalah, Allah Taala tak jadikanlah dunia ni kan dengan macam tu saja kan. Tak, dia ada sistem dia. Dia ada ketetapan dia kan. Dia ada benar dan dia salah kan. Jadi kalau kita ikut ketetapan tu, kalau kita ikut sistem tu, maka dia akan berjalan dengan baik. Kalau tak ikut sistem tu, dia akan rosak. Jadi kebenaran itu ada benda yang manusia tahu, ada benda yang Allah Ta'ala beri kepada manusia untuk kaji, iaitu kita gunakan otak kita untuk mengkaji. Itulah nama dia sains kan. Nama dia sains ke, nama dia perubatan ke, nama dia macam mana nak cari obat untuk coronavirus ke, dan macam-macam Allah Ta'ala beri pemikiran tu kan kepada manusia untuk dia kaji, untuk manusia kaji. Tapi ada satu lagi benda yang part manusia tak mungkin dapat kaji. Apa dia? Iaitu part yang dinamakan sebagai Islam, kita katakan. Jadi Islam ni ialah merupakan ajaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beritahu, inilah sebenarnya benda yang sistem yang sepatutnya kamu ikut. Kalau kamu tak ikut sistem ni, kamu akan rosak. Sebab apa? Allah Ta'ala dah tetapkan sistemnya untuk alam ni. Kita manusia ni kan ada jiwa, ada perasaan, ada body, ada fizik dan sebagainya. Tapi fizikal yang kita nampak ni boleh diuruskan oleh doktor, boleh diuruskan oleh farmasis dan sebagainya lah kan, oleh senaman dan oleh gym boleh lah kan. Tapi untuk jiwa manusia, perasaan manusia, ini betul, ini salah, ini dia tahu kan, ini tak boleh, perasaan begini betul, perasaan, keyakinan begini betul, keyakinan tak betul. Jadi itu semua tu manusia tak tahu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kirimkan Al-Quran. Jadi itulah nama dia Al-Haqqu. Jadi Allah Ta'ala telah ciptakan langit dan bumi ni dan dia apa di antara keduanya? Bil haqqi. Jadi kalau manusia ikut Al-Haqqi itu, maka dia akan selari, maka dia akan betul. Jadi kita mana tahu mana satu hak, mana satu tak hak untuk diri kita. Jadi Al-Haq tu ialah Al-Islam. Jadi oleh kerana itulah ikutlah Islam, maka selama manalah kita berada di alam ini, di atas langit, di bawah langit dan juga di atas bumi ni, dan juga apa di antara keduanya,
Kalau kita boleh lari dari langit, kita boleh lari daripada bumi, tak apalah awak tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Awak tak nak ikut Islam, boleh, tapi awak kena keluar daripada langit Allah, awak kena keluar daripada bumi Allah, awak kena keluar daripada apa di antara kedua. Mana nak keluar? Sebab apa? Langit ni bukanlah 1 kilometer, bukan 2 kilometer. Semua tu langit kan, semua di atas adalah langit alam tu adalah langit Jadi macam mana nak keluar? Jadi oleh kerana kamu tak boleh keluar daripada alam Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu sepatutnya ikutlah apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah buat pandai-pandai nak berfikir sendiri, jangan buat peraturan sendiri atas dunia ni. Jadi Allah Taala kata bil haqi, dan kemudian wa ajalim musamma, semua tu ada tempoh. Dia akan stop nanti kan, dia akan berhenti. Iaitulah kita namakan sebagai kiamat, atau bagi seorang individu mati. Jadi bila dia mati, itulah ajalnya, ajalim musamma, ajal yang tertentu, maknanya waktu yang tertentu, tempoh yang tertentu kan. Jadi bila dah sampai tempoh dia, tak adalah dunia ni, tak adalah bumi ni, tak adalah langit ni, tak adalah di antara kedua-dua ni. Apa yang kita lihat ni semua tak ada. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Tapi yang peliknya, orang kafir ni, mereka ni mu'ridun. Mu'ridun maknanya berpaling daripada apa yang diberi amaran. Nabi SAW datang memberi amaran. Kan Nabi kata, mula-mula dah Nabi katakan, beritahu kepada orang Quraisy. Ni yang dalam sirah lah kita tengok kan, iaitu Nabi kata, apa pendapat kamu, apa pandangan kamu kalau aku beritahu bahawa di belakang bukit sana tu ada sekumpulan tentera yang berkuda yang datang untuk menyerang kamu. Mereka kata apa? Muhammad, betul, kami percaya sebab apa kau tak pernah menipu pun. Tiba-tiba Nabi SAW beritahu bahawa ingatlah lepas daripada kamu mati ni akan ada kehidupan, ada akhirat dan sebagainya, kamu akan disoal lah. Kemudian mereka lah start melawan Nabi. Jadi daripada situ dia kata mu'ridun. Mereka ni lari daripada apa yang diberi amaran. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati i'tuni bi kitabim min qabli hadza aw asaratim min ilmin in kuntum sadiqin. Jadi Allah Ta'ala ni membuat cabaran kepada orang kafir ni. Katakan, Muhammad, tolong beritahu kepada mereka sikit. Katakan kepada orang kafir ni, aruni maza tad'una min dunillah. Tunjukkan aku apa yang kamu sembah tu. Kamu sembah apa? Kamu sembah patung ke? Kamu sembah berhala ke? Kamu sembah kayu ke? Kamu sembah batu ke? Kamu sembah lembu ke? Kamu sembah apa-apalah yang kamu sembah tu kan Yang kamu sembah tu kan. Aruni maza khalaqu minal ardi. Apa yang mereka ciptakan bumi ni? Mereka cipta apa? Cuba beritahu. Bumi ni, tanah ni, mereka ciptakan? Berhala tu ciptakan? Bukan. Habis itu cuba tengok apa yang benda tu sendiri kan, berhala tu sendiri mereka yang ciptakan, mereka yang buat bukan cipta, mereka buat maknanya kan, mereka ukir dan sebagainya kan. Jadi daripada mana? Tapi daripada batu daripada mana? Batu daripada Allah Ta'ala yang ciptakan. Jadi artinya berhala-berhala apa yang kamu sembah ni, semua tu tak ada kuasa, semua tu tak mampu pun, tak menciptakan apa-apa pun. Jadi kalaulah mereka tak menciptakan apa-apa, kenapa kamu sembah dia? Yang tu yang pelik sikit kan. Jadi Allah Ta'ala kata am lahum syirkum fis samawat, ataupun mereka ni mengongsi dengan Allah Ta'ala di langit tu kan. Maknanya ini Allah Ta'ala cipta, dia pun cipta juga bersama-sama dengan Allah. Betul ke macam tu kan? Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita lah bertanya kepada mereka ni, i'tuni bi kitabim min qabli haza. Tolong bawakan sikit kan. I'tuni, bawa sikitnya. Bi kitabin min haza, maknanya kitab yang bersama dengan Quran ataupun sebelum daripada Quran yang menceritakan benda ni, ataupun asarah. Asarah ni maknanya baqiyah, saki baki. Min ilmin, daripada ilmu, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Maknanya ada apa-apalah, apa-apa bawa semua. Kalau awak kata betul apa yang awak nak cakap tu, bawa semua. Apa dia dalil, apa dia hujah mengatakan bahawa berhala-berhala kamu ni, apa yang kamu sembah selain daripada Allah ni, dia tu boleh menciptakan. Tolong beritahu sikit, tolong beri. Ayat yang terakhir, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Jadi Allah Ta'ala kata ayat yang terakhir ni, siapakah yang lebih sesat? Maksud siapa yang lebih sesat ni, maksudnya ialah istifham tu bukan makna tanya tu waman tu siapa, bukan tapi makna tidak ada, maknanya nafi maknanya. Jadi dia nafikan tidak adalah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain daripada Allah. Apa sifat dia? Sifat yang selain daripada Allah tu la yastajibu lahu, yang mana tidak menyahut pun seruan, tidak menyahut pun panggilan, tidak menyahut pun permintaan.
ila yaumil qiyamah, sampailah kepada hari kiamat, sampai mati pun kan, bahawa apa ni, berhala-berhala tu tak pernah pun akan dapat bergerak, akan dapat menolong mereka kan. Boleh berhala tu tolong mereka, mereka rasa je kata oh ni berhala tolong, sedangkan bukan berhala tolong, bukan Allah Ta'ala tolong mereka. Kalau misalnya kata ada ribut, mereka pun minta lah kata berhala tu boleh buat apa-apa, berhala tak. Sebab itulah kan apa-apa yang digambarkan oleh manusia, itulah dikatakan Tuhan, itu Tuhan dan sebagainya, semua tu adalah karut marut, semua tu sepatutnya ditolak oleh manusia. Jadi manusia tak boleh berfikir ke benda ni? Jadi sebab itulah kita katakan bahawa surah ini adalah surah yang terakhir daripada Hawamim yang 7 tu, yang mana dia mengandungi amaran yang terakhir lah kan, ataupun pilihan yang terakhir lah, ataupun memberi apa ni, last chance ni kan, nak ke tak nak, Ini hari, sebab apa? Ini adalah hari-hari terakhir turunnya kepada Nabi SAW semasa Nabi berada di Makkahul Mukarramah, sebelum daripada baginda berhijrah ke Madinah selepas daripada itu. InsyaAllah setakat itu saja kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jumpa lagi insyaAllah esok pagi. Kita tamatkan insyaAllah dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.